Khabar semua? Baik. Khabar kabeh? Marah semua? Alhamdulillah. Yang saya muliakan, saya hormati yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Isli Islami bin Ibai, penolong mufti bahagian fatwa Jabatan Mufti Johor, yang merupakan penceramah kita pada malam yang berbahagia ini. Yang saya muliakan, saya hormati Tok Ketua Kampung Tok Azhar. Yang saya muliakan, saya hormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jamik Seri Peroleh. Yang saya muliakan, saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Muja, Pegawai Masjid, Tuan-Tuan Guru, Puan-Puan Guru, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan Hadirin Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Allah sama-sama temukan kita semua dalam satu majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu majlis mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih lagi hangat kita menyambut Maulid. Alhamdulillah, di negeri Johor ini kita sambut Maulid boleh kata sebanyak tahun dah Ustaz, sebanyak bulan sampai setahun habis. Berbanding dengan negeri-negeri lain Allah Alam. Tapi Alhamdulillah, macam pagi tadi pun kita ada Maulid, malam ni ada Maulid, esok pun insya-Allah ada. Luar biasa ya. Itulah tanda kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita pun tak nak panjang-panjang lah kita nak cepatkan masa. InsyaAllah kita bila cepat mula habis lewat. Bukan cepat mula habis awal tuan-tuan. Cepat mula habis lewat. Kerana masa tak ada limit besar. Kata kalau dah makan semua dah selesai dah makan dah. Dalam kepala tak fikir makan. Cuma biasa kalau kita ceramah kata pengurusi tengok apa body contact agak lain macam dia dah nampaknya dah kena stop dah. Tapi insyaAllah rasanya malam semua ada kekuatan, boleh siap yang mulai lagi Alhamdulillah. InsyaAllah kita tak sabar dengar ceramah daripada Al-Fatih kita. Sedikit biodata tentang Al-Fatih Ustaz kita. Beri nama Al-Fatih Ustaz Islami bin Ibai, bertugas sebagai penolong mufti bahagian fatwa Jabatan Mufti Johor, berasal daripada Johor, kelulusan ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar Mesir bidang Usuluddin Hadis. Umur dan status dirahsiakan. Nanti kalau Ustaz nak bagi tahu kita tahu lah. Jadi Alhamdulillah. Jadi sedikit sebelum kita nak menyebut Ustaz, ada sedikit pantun. Jamuan kita tadi nasi biryani yang menjadi santapan jasmani. Ini tibalah masa yang dinanti, ceramah Maulid menjadi santapan rohani. Jadi insyaAllah untuk membuang masa yang berkata dari saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Mendengar tuan-tuan puan-puan menjawab salam macam belum makan. Tengok berdulang-dulang makan tadi. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada nyaring sikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Safiuddin bin Kaprawi selaku penggerak Dun Parit Yani. Yang saya hormati Tok Nur Azhar bin Kasim selaku Ketua Kampung Parit Haji Siddiq. Yang saya hormati barisan imam, barisan Bilal, ahli jawatankuasa Masjid Jami' Seri Beroleh Batu Pahat, para guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersua wajah, untuk kita saling tatap menatap dalam satu majlis yang mulia, majlis yang seperti mana disebut oleh Ustaz Safiuddin tadi, yang kerap kali kita hadir. Dan alhamdulillah, walaupun kerap kali kita hadir, tidak pernah di dalam hati kita merasa bosan. Tidak lain tidak bukan iaitulah majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, hari ini walaupun kita dah di penghujung bulan Rabiul Akhir, akan tetapi tuan-tuan, seolah-olah Maulidur Rasul macam tak berakhir lagi. Macam saya, jadual saya Maulid ada lagi jemputan bulan 12. Sebab nak buat Sabtu. Jadi Sabtu bulan 10 penuh, bulan 11 penuh, jadi Sabtu bulan 12 pun ada lagi jemputan. Ini menunjukkan bahawasanya memang orang Johor ni adalah satu negeri ataupun satu bangsa yang sangat cinta kepada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah saya dijemput di satu tempat majlis sambutan Maulidur Rasul sempena nisfu Sya'ban dan juga Isra' Mi'raj. Maknanya betul-betul dah hujung betul tu. Dia nak buat awal-awal mungkin tak sempat. Apapun alhamdulillah, memang cerita pasal Nabi kita ni memang sepanjang tahun. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah semua, atas kesudian menjemput saya jauh-jauh daripada Pasir Gudang datang ke tempat tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Walaupun saya biasa lalu depan ni, cuma tak perasan Masjid Seri Beroleh ni, ya, agaknya belum jodoh lah kata orang. Tapi alhamdulillah, bila dapat jemputan ni, dapatlah saya singgah di tempat tuan-tuan ni, yang mana tuan-tuan imarahkan. Saya lihat masjidnya luar biasa, ya, meriah. Tadi makan pun meriah. Kena pula ada kambing pula tadi tu. Oh, lagi meriah. Itu belum letak kambing golek tu. Kalau letak kambing golek lagi penuh agaknya, ya. Apa pun alhamdulillah, masjid yang luar biasa, bau perasan ada 2 tingkat rupanya masjid ni, ya. Mudah-mudahan perkongsian daripada saya yang lemah ini datang jauh. Mungkin tuan-tuan mengharap lebih daripada saya minta maaf sangat-sangat kalau apa yang tuan-tuan harapkan nanti di penghujung tak seperti mana yang diharapkan. Yang paling penting tuan-tuan, hadirnya kita di majlis maulid ini dengan tujuan satu sahaja, mengharap rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarnya kita daripada rumah hadir ke masjid ini tidak lain tidak bukan untuk kita menzahirkan rasa cinta kita, kasih kita dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jadi malam ni tuan-tuan tengok jam lebih kurang 8.55. Jadi saya biasanya kalau ceramah
orang biasa suruh saya berdiri. Sebab kalau ceramah berdiri ni, saya paling pendek sejam, paling panjang sejam setengah. Tapi kalau saya diminta ceramah duduk, biasanya paling pendek 2 jam. Paling panjang boleh cecah sampai 5 jam ni. Macam mana? Menyesal bagi saya kursi? Kan nak suruh saya berdiri? Nak diri ke duduk? Duduk. Oh, maknanya memang orang sini sepakat 2 jam. Boleh? Peksan. Ya, menyesal aku datang, kata dia. Tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, malam ni tuan-tuan saya akan kongsi ayat tadi yang kita baca. Ayat yang tuan-tuan pun dah hafal dah, iaitu ayat 128 surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 1. Azizun alaihi ma anittum. 2. Harisun alaikum. 3. Bil mu'minina raufur rahim. 4. Jadi di dalam ayat ini memang satu ayat panjang, tetapi tuan-tuan, ada 4 perkara yang Allah sampaikan kepada kita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita lah. Jadi alhamdulillah, adanya majlis maulid seperti ini tuan-tuan, kita akan mendengar banyak ilmu-ilmu tentang kehidupan dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi ceramah maulid takkan sama dengan malam ni. Besok punya ceramah maulid tak sama tuan-tuan. Memang cerita Nabi kita, tapi ilmunya bertambah-tambah. Betul? Ya. Jadi malam ni saya kongsi yang ni pula. Tuan-tuan, kita tengok 4 perkara ni. Jadi malam ni tuan-tuan jangan risau. 4 je saya akan cerita. Banyak ke sikit? Sikit? Oh, kalau sikit saya tambah lagi, nanti 10. Nampak ke 10? Wah, banyak sangat. Kita tengok dulu kemampuan tuan-tuan. Ni sekarang bersila kan, sekejap lagi tahiyat awal. Lepas tahiyat awal, tahiyat akhir. Nampak tahiyat akhir ramai-ramai, saya berhentilah. Dia. Tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, cuba kita tengok maksud dia ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu. Jadi Allah sebut telah datang seorang rasul dari jenis kamu, iaitu jenis manusia. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum, di mana Nabi Muhammad itu, rasul itu, sangat bersungguh-sungguh menghilangkan bebanan kamu. Memang Nabi kita ni minta kepada Allah, kita ni bebanan kita ni diringankan. 2. Yang ketiga, harisun alaikum, yang mana Nabi Muhammad itu sangat tamakkan kebaikan untuk kamu. Nabi kita ni tuan-tuan memang minta banyak kepada Allah untuk kita, ya. Dan yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman Nabi kita sangat lemah lembut dan penyayang. Oh, ni ayat ni tuan-tuan, kalau kita korek habis cerita ni, ya Allah, syukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni tuan-tuan, kalau saya kaitkan dengan sejarah-sejarah yang besar, maka kita akan duduk merenung, ya Allah, untungnya saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita tengok speakernya okey tak? Okey, pada saya mantap ni, jangan ditukar-tukar ni. Biar kuat. Kalau kuat orang tak sempat sangap. Kalau pelan, penceramah pun sangap. Yang pertama kita tengok, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu. Jadi Allah sebut telah datang. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalimah ja'a maknanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu merujuk perkara yang dah berlaku. Maknanya Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu sejak dulu, ni sekarang orangnya dah hadir. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni Nabi yang istimewa. Kelahirannya, kedatangannya, kemunculannya ditunggu-tunggu zaman berzaman. Tak macam Nabi Isa, tak macam Nabi Musa, tak macam Nabi Sulaiman, tak macam Nabi Zakaria, tak macam Nabi Yahya. Tak. Nabi kita ni tuan-tuan, jauh sebelum baginda lahir itu ditunggu oleh orang-orang dulu tuan-tuan. Apa buktinya? Banyak. Buktinya ada banyak.
Kalau kita tengok sejarah awal Nabi Muhammad disebut-sebut oleh orang dulu, antaranya Nabi Adam ada sebut Nabi Muhammad. Yang paling famous tuan-tuan yang menyebut nama Nabi Muhammad ni Nabi Musa. Kan Nabi Musa kan, setelah terima kitab Taurat, Nabi Musa ni baca kitab Taurat tu. Bila dibaca, ada satu perkara yang Allah tak beri jawapan habis. Jadi Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum, kalau niat buat baik dan dia tak buat, dapat satu pahalanya. Tapi kalau dia niat buat baik dan dia buat, digandakan 10 kebaikan itu. Ya Allah, berilah kelebihan itu untuk umat saya." Allah jawab apa? "Wahai Musa, kelebihan itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, kita ni kalau nak buat baik, niat dah ya, tapi tak buat, dapat satu pahala. Contoh, malam ni kan Isyak, ni kan dah lepas Isyak ni kan, kita niat nak bangun tahajud. Tadi ustaz pun dah sebut, boleh kuliah ceramah sampai tahajud ni, qiyamul lail. Kita niat nak qiyamul lail, tahajud. Kita pun tidur. Bangun-bangun tidur pukul 6. Boleh tahajud? Mana boleh. Tapi sebab kita dah niat sebelum tidur, kita bangun walaupun pukul 6, dapat tak pahala? Dapat, kita dapat satu pahala tahajud. Kelebihan ini tuan-tuan Nabi Musa minta untuk umatnya. Tiba-tiba Allah jawab kelebihan itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi Musa tuan-tuan. Kerana apa? Nabi Muhammad dah wujud belum ketika itu? Belum. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni jaraknya lebih 3,000 tahun. Jarak yang sangat jauh tuan-tuan. Bukan jarak yang dekat, bukan jarak yang ya Allah, tak, jaraknya sangat jauh. Tetapi tuan-tuan, Nabi Musa terkejut. Muhammad siapa pula Muhammad? Nabi Musa sambung lagi, "Ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum, kalau dia nak buat jahat tapi dia tak buat, maka dapat satu pahala kebaikan. Tapi kalau dia niat buat jahat dan dia buat jahat yang dia niatkan, satu je dosanya ya Allah, jadikan kelebihan itu untuk umat saya." Allah sekali lagi jawab, itu untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta lagi, "Ya Allah, saya dapati dalam kitab saya ada satu kaum yang mana dia akan menghafal kitab nabinya sampai kiamat. Jadikan kelebihan itu untuk umat saya." Allah jawab sekali lagi, "Wahai Musa, kelebihan umat yang akan menghafal kitab nabinya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi lama kelamaan tuan-tuan Nabi Musa minta tak dapat, Nabi Musa pun kata, "Ya Allah, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tengok tuan-tuan, Nabi kita jauh sebelum lahir dah disebut-sebut dah, ya, dah disebut-sebut, bahkan ditanya oleh Nabi Musa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu malam Isra dan Mi'raj, masa Nabi kita jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6, kan langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa Nabi Harun, langit kelima jumpa langit keempat jumpa Nabi Idris, minta maaf, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kan masa Nabi kita jumpa Nabi Musa menangis. Betul lah? Ingat tak ceritanya tu? Nabi Musa menangis. Nabi Musa berkata, "Inilah Nabi yang disebut-sebut dulu, ya, yang di dalam kitabnya disebut umatnya jadi umat yang terbaik. Inilah nabinya." Sedih Nabi Musa. Nabi Musa minta pada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas itu tuan-tuan, sejarah kisah Nabi kita ini diceritakan, cerita, dan ada disebut di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Ada satu raja namanya Rabi'ah bin Nasr. Siapa namanya? Macam Rabi'atul Adawiyah lah. Ini ambil Rabi'ahnya je. Namanya Rabi'ah bin Nasr. Dia lelaki, bukan perempuan. Rabi'ah bin Nasr. Dia ni raja di Yaman tuan-tuan. Cerita ni menarik. Cerita ni menunjukkan bahawasanya memang Nabi kita ni dah disebut-sebut lama dah tuan-tuan.
Tuan-tuan, raja ni raja Yaman. Boleh saya cerita gini? Cerita je lah, kan namanya maulid kan cerita kan. Tapi tuan-tuan jangan risau, saya akan cerita apa yang ada sandarannya. Tuan-tuan jangan, mengarut lah Ustaz. Tuan-tuan, saya boleh tunjuk semua bukti-buktinya. Ya, manalah tahu. Ini lagi dirakam gini kan, memang kita jaga betul-betul. Hadirin yang dirahmati Allah, raja nama Rabi'ah bin Nasar, satu hari dia bermimpi. Jadi mimpinya itu sangat menakutkan. Besok dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, dia pun tanya, beritahu kepada pembesar-pembesarnya, wahai pembesar-pembesar saya, ada tak di kalangan kamu yang boleh tafsirkan mimpi saya? Semalam saya mimpi yang menakutkan. Maka pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya jawab, wahai Tuan Raja, apa yang Tuan Raja mimpi? Cuba Tuan Raja sebut apa yang Tuan Raja mimpi, baru kita boleh tafsirkan. Betul tak? Maka kata raja tersebut, di dalam mimpi saya disebut, orang yang boleh tafsirkan mimpi saya adalah orang yang tahu apa yang saya mimpi sebelum saya beritahu. Faham tak? Orang yang boleh tafsirkan mimpi saya adalah orang yang bila dia tengok saya, dia tahu apa saya mimpi sebelum saya ceritakan. Tuan-tuan tidur sebelah pasangan, suami dan isteri, tahu tak isteri mimpi apa? Isteri tahu tak suami mimpi apa? Tak ada. Tak tahu tuan-tuan. Walaupun tidur sekatil, walaupun tidur sebantal, tak masuk mimpi dia dalam mimpi kita. Yang biasa masuk mimpi isteri kita, mimpi kita dengan perempuan lain. Itu biasa. Itu yang susah tu. Bangun-bangun tidur je dia masam muka. Kita pun tanya, awak kenapa masam muka bangun tidur? Saya mimpi awak semalam berjalan dengan perempuan lain. Awak ada skandal lah. Oh, bangun-bangun tidur dah dituduh gitu-gitu tuan-tuan. Itu yang banyak kat TikTok lelaki minta maaf kan. Saya minta maaf sebab saya berjalan dengan perempuan lain walaupun berlaku dalam mimpi bini saya. Mengarut dia ya. Tuan-tuan, maka pembesarnya pun kata, mana ada orang yang boleh tafsir mimpi macam tu? Kata raja tu cari. Maka dicarilah orang-orang yang boleh tafsir mimpi tuan-tuan. Jumpalah dua orang alim di Yaman. Rupanya ada orang alim di Yaman, namanya yang pertama Sittah, yang kedua namanya Syiqah. Siapa namanya? Yang pertama namanya siapa? Sittah. Yang kedua namanya Syiqah. Dapat ni? Jangan terbalik pula nanti. Jadi dipanggillah dua orang ni ke istana. Maka tuan-tuan, yang datang dulu namanya Sittah. Maka raja pun panggil dia. Raja tanya, wahai Sittah, tahu tak apa yang saya mimpi? Jadi Sittah ni tengok muka raja, dia ngangguk. Saya tahu apa Tuan Raja mimpi. Handal tak handal ni ni ilmu orang lama lah. Tak tahu mana tahu orang Batu Pahat ada ni kan. Apa yang saya mimpi? Tuan Raja mimpi satu bola hitam yang keluar daripada langit malam, berguling-guling di kawasan lapang, diambil sampai habis oleh setiap orang. Terkejut raja, itulah yang saya mimpi. Apa maknanya tadi? Tuan-tuan dah dengar mimpinya tadi, boleh tafsirkan tak? Bola hitam keluar daripada langit malam, berguling-guling di kawasan lapang, diambil sampai mengecik bola tu sampai habis oleh setiap orang. Boleh dapat tak tafsirannya apa? Tak dapat gitu tuan. Itu baru betul mimpi. Ini datang jumpa saya, ustaz, semalam saya mimpi apa? Kena belut, kenapa? Kena belit ular je. Asyik-asyik ular je. Yang tanya pula umur dah 70 tahun. Ada pun kena patuk ular ustaz saya. Nak kahwin lagi agaknya hajah ni. Takkanlah nak kahwin lagi tu kat pejabat kadi tu. Ramai je umur 70, 60, tekan lip gini ni. Kita tanya, haji nak pergi mana? Nak pergi pejabat kadi. Buat apa? Hantar cucu kahwin. Saya kahwin. Tekan lip gini ni. Ada ramai. Sebab tu jodoh ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat apa kalau di pejabat kadi kota memang naik lip. Kalau Batu Pahat ni tak ada rasanya. Ni kalau pejabat kadi kota tinggi dulu dia nak tengok. Kita ingat gimana je pejabat kadi.
Ingat hantar anak kahwin, dia kahwin. Ya, apalah, alhamdulillah tu rezeki dia tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka cuba kita tengok apa tafsiran syirk ni. Apa maknanya wahai syirk? Jadi syirk pun jawab, Tuan Raja, mimpi dari Tuan Raja tu maknanya ni negeri Yaman ni tak lama lagi akan dijajah oleh orang berkulit hitam daripada Habsyah. Ya, Yaman ni akan diserang oleh orang sebelah daripada kulit Habsyah, orang berkulit hitam daripada Habsyah. Maka raja tanya, zaman saya ke? Tak, lepas Tuan Raja wafat. Lepas Tuan Raja wafat, lebih kurang 50 ke 60 tahun, barulah negeri ni akan diserang oleh orang berkulit hitam sebelah. Sebab Yaman ni kalau tuan-tuan tengok, dia dengan Afrika, dia hanya dipisah Laut Merah je. Sebelah Yaman ni, sebelah tu Ethiopia ataupun Habsyah. Yang Nabi kita suruh sahabat hijrah kali pertama tu, sebelum ke Madinah kan ke Habsyah dulu. Habsyah tu orang berkulit hitam tuan-tuan, orang Afrika. Jadi maka raja tu tanya, berapa lama nanti orang berkulit hitam memerintah Yaman? Maka kata Sittah, tak lama Tuan Raja, 40-50 tahun sahaja. Lepas tu siapa yang memerintah Yaman? Lepas tu Yaman ni akan diperintah oleh orang Yaman sendiri, tetapi tidak mengikut ajaran kita dah. Diikut siapa? Dia akan mengikut ajaran seorang Nabi dari tanah Arab. Dari keturunan siapa Nabi itu? Raja tu tanya lagi. Maka Sittah jawab, Nabi itu daripada keturunan Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr. Nabi itu dari keturunan ni, Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr. Tuan-tuan, Nabi kita kena tak dengan keturunan ni? Tuan-tuan hafalkan silsilah keturunan Nabi? Jom kita try baca. Namanya Ghalib, Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr. Cuba kita tengok silsilah Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jumpa tak? Bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaibah bin Mudrikah bin Ilyas, sampailah Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita ni jumpa dengan yang namanya Ghalib. Maka raja pun tanya, berapa lama negeri Yaman ni akan diperintah oleh orang Yaman tetapi mengikut ajaran Nabi daripada Mekah tu, daripada Arab tu? Maka kata Sittah, negeri Yaman ni akan mengikut ajaran Nabi tersebut sampai kiamat. Sekarang Yaman Islam ke tidak? Islam. Adakah mimpi yang Syekh beritahu tu berlaku? Ya, berlaku tuan-tuan. Sebab lepas Raja Rabi'ah ni meninggal, maka memang Yaman ni diserang oleh kaum Habsyah. Itulah masuknya dua panglima daripada Afrika. Yang pertama namanya Aryab, yang kedua namanya Abraha. Abraha ni daripada Habsyah, dia bukan orang Yaman. Panglima daripada Habsyah ni yang pertama masuk namanya Aryab. Dia menyerang negeri Yaman. Sebab dia dikait dengan cerita Ashabul Ukhdud. Panjang ceritanya tuan-tuan, saya pendekkan aja. Jadi setelah Aryab ni nak diserang balik, maka datang panglima yang kedua diutus oleh Raja Najasyi, namanya Abraha bin Al-Asbah Al-Ashram. Kemudian mereka pun menguasai kota Yaman. Jadilah bangsa berkulit hitam menguasai Yaman. Lama kelamaan ni dua orang gaduh. Matilah Aryab, tinggal Abraha. Maka Abraha pun nak serang kota Mekah. Abraha mati, tentera bergajah kan. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Yaman diperintah oleh anak Abraha. Anak Abraha ganti perintah Yaman. Lepas anak dia meninggal, diganti oleh adiknya. Dan tak lama kemudian, orang Yaman ni dah menyampah dengan orang kulit hitam. Dia minta kerajaan Parsi menyerang Yaman, buang semua orang-orang berkulit hitam ni. Maka kerajaan Parsi pun datang bantu orang Yaman, maka dibuang semua orang-orang kulit hitam. Jadilah orang Yaman merintah sendiri. Dan bila Parsi tuan-tuan dah menolong Yaman ni, maka orang Yaman ketika itu dah memeluk agama Islam. Sebab itu zaman Nabi kita, Nabi ada mengutus seorang sahabat namanya Sayyiduna Mu'az bin Jabal ke Yaman menjadi qadi, menjadi mufti dia
Di Yaman. Mimpi daripada syekh tadi berlaku ke tidak? Laku, tuan-tuan. Dan raja tu setelah dengar apa yang disebut oleh Syittah itu tadi, maka dia pun melepaskan jabatan rajanya, anaknya suruh ganti, dia merantau ke seluruh tanah Arab nak mencari kebenaran tentang Nabi yang dari keturunan Ghalib tadi tu. Ya Allah, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita ni memang dah ditunggu-tunggu sejak dulu, tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi kita lahir, Nabi kita dah diutus oleh Allah Ta'ala, Allah datangkan ayat ini. Allah beritahu, wahai umat manusia, Nabi yang kamu tunggu-tunggu tu dah datang dah. Ya, dah datang. Sama macam Barzanji rawi ketiga. Tonton kan apa kan? Orang Batu Pahat ni insya-Allah satu daerah yang masih mantap lagi dengan Barzanji. Ya. Dalam Barzanji rawi ketiga tu ada ceritanya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, ketika mana Allah berkehendak ingin menzahirkan, mengeluarkan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dulu Nabi kita memang hanya diceritakan, tetapi bila Allah berkehendak mengeluarkan Nabi kita, melahirkan Nabi kita, maka banyaklah peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku, tuan-tuan. Nabi kita masa nak dilahirkan oleh Allah Ta'ala, nak diutus di bumi ni, maka banyak perkara-perkara pelik yang berlaku. Pertama, keluarnya semula air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang kita minum ni sekarang ni, itu pernah tak ada, pernah hilang air itu, tuan-tuan, selama ribuan tahun. Macam mana ceritanya? Selepas Nabi Ismail wafat, kota Mekah ni kan masih ada Kaabah, belum ada berhala, ada Zam-Zam. Tapi lepas Nabi Ismail wafat, maka kota Mekah ni diserang oleh orang Yaman, nama kaumnya kaum Khuza'ah, yang diketuai namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, dia masuk kota Mekah, dia serang orang-orang yang ada di Mekah, dia ambil ramai yang meninggal, maka baju-baju besi orang Mekah ketika itu dimasukkan ke dalam perigi Zam-Zam. Baju besi, topi besi, pedang, tombak, anak panah, semua dimasukkan dalam perigi Zam-Zam, dan kemudian diambil batu, diambil tanah, diratakan, ditimbus, maka air Zam-Zam tak keluar. Bukan itu sahaja, Amru bin Luhai ni dia bawa masuk berhala pertama di Kaabah. Itu sejarah kota Mekah, tuan-tuan. Kan kita tahu kan masa Nabi lahir dah banyak berhala di sekeliling Kaabah kan. Bila munculnya berhala tu? Inilah cerita dia. Nabi Ismail dah wafat, Amru bin Luhai dia bawa berhala pertama di Mekah. Nama berhalanya Hubal. Apa namanya? Hubal. Maka air Zam-Zam tak keluar, tuan-tuan. Lama kelamaan orang Mekah pun cuba gali semula perigi Zam-Zam, tetap tak keluar. Bila air Zam-Zam keluar, iaitulah ketika zaman atuk Nabi Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib bermimpi, ada seorang lelaki datang dalam mimpinya suruh gali perigi Zam-Zam 3 malam. Malam pertama dibagi tahu suruh gali, tapi tak ada jawapan. Malam kedua tak ada jawapan. Malam ketiga baru dibagi tahu. Abdul Muttalib tanya, di mana perigi Zam-Zam tu? Maka kata dia, bawalah seekor unta dekat dengan Hajarul Aswad, sembelih unta itu, biarkan darahnya mengalir dan bertakung di satu tempat. Mana darah tu bertakung, gali situ, maka akan jumpalah perigi Zam-Zam. Itu yang Abdul Muttalib gali, tuan-tuan. Bila digali, jumpa baju-baju besi, jumpa topi-topi besi, maka dicairkan, dibakar, dijadikan pintu Kaabah. Atau baju-baju besi itu dijadikan pintu Kaabah, ya. Dan digolek, korek lagi, jumpalah air Zam-Zam. Maka keluar air Zam-Zam. Ulama kata apa? Kenapa muncul air Zam-Zam pada zaman Abdul Muttalib? Padahal di sekeliling Kaabah berhala tak kurang daripada 300 berhala. Orang rosak ketika itu. Tapi kenapa Allah keluarkan juga Zam-Zam? Jawapannya kerana Allah ingin kota Mekah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat minum air Zam-Zam ni, tuan-tuan, 1400 tahun lebih. Ni baru. Dulu dia pernah hilang selama dekat 4000 tahun. Dah daripada Nabi Ismail,
Nabi Ismail dengan Abdul Muttalib tu tuan-tuan, jaraknya 4,000 tahun ada. Ya, satu jarak yang sangat jauh tuan-tuan. Ya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jadi bila Allah dah keluarkan Nabi kita, dah dilahirkan Nabi kita ni, maka Allah pun isytiharkan di dalam surah At-Taubah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi dan Rasul yang kamu tunggu-tunggu tu dah datang dah sebenarnya. Ya, dah datang. Dan Nabi itu dari jenis kamu. Maknanya Nabi kita ni jenisnya manusia, bukan jenis malaikat, bukan jenis binatang, bukan jenis jin, bukan jenis makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat, tak. Nabi kita ni jenisnya manusia. Cuma dia ada cuma dia. Nabi kita ni manusia, bukan macam manusia biasa. Itu yang ulama kita sebut Nabi kita ni al-bashar la kal-bashar. Nabi kita manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Setakat ni faham tuan-tuan? Macam mana tu manusia tapi bukan macam manusia biasa? Makin pening je ustaz ni Nampak saya lagi? Nampak separuh ke nampak penuh? Penuh? Masa senyap je ni. Khosyok ke ngantuk je? Saya risau juga sebenarnya ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh lagi Ini kita baru satu poin, belum habis lagi ni. Tuan-tuan, Nabi kita ni manusia tapi bukan macam manusia biasa. Maknanya apa? Maknanya apa yang ada pada kita ada pada Nabi, tapi apa yang ada pada Nabi tak ada pada kita. Contoh, kita ada air liur, Nabi ada air liur, tapi air liur Nabi tak macam air liur kita. Air liur kita ni tuan-tuan boleh buat apa je? Cuba tuan-tuan sebut, apa yang air liur tuan-tuan boleh buat? Pertama, dia melicinkan mulut. Yang kedua, ludah orang. Siapa yang darah rendah, tu kalau kena air liur kita ni di ludah tu boleh naik darah. Tanya kawan kita, kau kenapa? Aku ni darah rendah. Tu darah ludah, naik darah dia. Melambung naik 200. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, air liur kita ni tak banyak fungsi. Kalau ada pun ada luka sikit kita ludah kan, betul tak? Air liur ni kan bagus, luka kita ludah sikit, gosok, dia boleh lah itu. Tapi tuan-tuan, air liur Nabi kita dalam hadis disebut banyaknya manfaat. Pertama, ni kalau cerita panjang tak habis tuan-tuan. Ada seorang bapa, dia bawa anaknya kecil namanya Bahir. Anaknya ni gagap. Tahu gagap? Mak makan ya. Mak minum. Nak kakak kahwin kan. Orang lelaki kalau nak kahwin dua, cakap dengan isteri gagap apa tidak? Balik try lah cakap dengan rumah. Masa berbual dekat warung, aku memang nak cakap dengan rumah aku ni, aku nak kahwin lagi satu. Balik rumah jumpa isteri dia, yang ada apa bang? Saya nak kakak apa? Kakak kamu. Tak jadi suruh kahwin, kamu terus. Gagap kita. Jadi tuan-tuan, maka yang bernama Bahir tu Nabi panggil, Nabi pun tukar nama dia daripada Bahir menjadi Bashir. Apa yang Nabi buat? Nabi pegang kepalanya, Nabi suruh dia buka mulut, Nabi ludah sikit ke dalam mulutnya. Budak ni pun balik. Bila dia balik tuan-tuan, dia dah besar, dia cerita dengan orang, masa saya gagap, bapak saya bawa jumpa Nabi, saya diludah mulut saya oleh Nabi, balik rumah terus pasir. Satu. Yang kedua, bila dia dah tua, maka yang tepi-tepi ni semua jadi uban, yang tengah ni masih hitam. Orang pun tanya, apa pasal rambut kau tengah ni hitam, tepi ni beruban? Maka dia jawab, inilah bukti kepala saya pernah disentuh oleh Nabi SAW. Tapi tuan-tuan kena ingat, hanya air liur Nabi, bukan air liur Ustaz SB. Ini air liur Nabi je boleh buat gitu tuan-tuan. Orang gagap boleh baik. Jangan tuan-tuan bawa anaknya jumpa saya, Ustaz anak saya ni pun gagap juga Ustaz. Habis apa nak buat? Try lah buat macam Nabi buat. Itu baik-baik. Gagap tu kalau saya ludah bisu tuan-tuan.
Tak boleh. Walaupun sama Elio, tak boleh, tak sama tuan-tuan. Peluh Nabi kita ni wangi. Pernah Nabi tumpang tidur di rumah Ummu Sulaim, mak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Tengah tidur tengah hari, ni berehat tengah hari, ni peluh Nabi ni bercucuran. Maka mak Anas bin Malik ambil bekas-bekas kecil, dia letak di bawah, peluh tu mengalir. Nabi terjaga. Nabi tanya, "Malak, apa yang kamu buat?" "Hadza irkub, yang saya ambil ni peluh kamu ya Rasulullah." "Untuk apa?" "Nak dijadikan minyak wangi untuk anak-anak saya." Sebab peluh tuan lebih harum dari kasturi. Peluh Nabi harum kasturi. Peluh kita, siapa peluh sini harum? Angkat tangan. Bolehlah buat produk minyak kat Masjid Sri Beroleh ni. Badan kita ni tuan-tuan tak ada satu pun yang wangi. Cubalah try. Atas kepala kita wangi tak? Hapak. Turun sikit ke mulut, wangi? Oh, pingsan. Ke leher, masam. Ke ketiak, pingsan lagi. Ke bawah, ke lengkang, habis. Tak ada yang wangi pun kita punya badan. Betul? Tapi Nabi kita, mana Nabi kita lalu di satu lorong, lepas tu ada orang lalu balik, orang akan tahu Nabi baru lepas lalu sini. Kerana apa? Saking wanginya tubuh Nabi SAW. Kita ni pun ada bau juga, tapi bau ketiak masam. Aku tahu siapa lalu sini tadi. Ni mesti orang ni kita tahu. Mesti Pak Maon lalu sini. Minta maaf siapa nama Pak Maon. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita ni manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Nabi pernah singgah di rumah Sayyiduna Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni kakak kepada Sayyidatuna Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Ya, Siti Aisyah kan isteri Nabi. Betul kan? Siti Aisyah isteri Nabi. Kakaknya namanya Sayyidatuna Asma, sama-sama anak Sayyidina Abu Bakar. Nabi pernah singgah rumahnya minta air. Jadi pun dia ambil kirbah. Kirbah ni maknanya kantung air orang Arab yang digantung, dibuat daripada kulit, diberi kepada Nabi. Nabi pun minum. Lepas minum tuan-tuan, Nabi pun beredar. Asma buat apa? Ni dipotong ni hujung moncong ni. Dipotong hujung moncongnya, dijadikan apa? Kata Sayyidatuna Asma, ujung moncong tu kalau ada anak-anaknya yang demam, dimasukkan ke dalam cawan yang berisi air, dijadikan sebagai ubat. Kerana apa? Air liur Nabi melekat di situ. Bekas tempat Nabi kita ni minum. Sebab tu peninggalan Nabi kita tak sama dengan macam peninggalan kita. Disebut dalam Muhammadiyah, Nabi kita ni kalau cukur rambut, dicukur, dibagi-bagi kepada para sahabat. Rambut kita dicukur, siapa nak ambil? Kita dibagi-bagi pada anak-anak. Rambut Nabi ni dicukur, dibagi. Sebab itu ada sahabat-sahabat sampai sekarang ni tuan-tuan yang masih menyimpan rambut Nabi SAW. Dia ada dia punya sanad dia. Tapi jangan tertipu. Kadang rambut tak huang siapa yang diletak, kita pun kata, oh ni rambut Nabi. Kita kena tengok sanad yang memegang rambut itu, ada sanad ataupun tidak. Dan kena bawa orang alim, jangan kita sendiri. Kita sendiri tengok, oh ni ada sanad. Kita mana kenal nama-nama yang disebut. Kena bawa guru orang alim yang mengenal sanad-sanad tersebut, supaya kita tak tertipu. Jadi sama tak Nabi macam kita? Tak sama tuan-tuan. Walaupun Nabi manusia, kita manusia, tapi Nabi bukan macam manusia biasa. Itu yang pertama. Setakat ni okey lagi? Nampak saya lagi? Pergi poin yang kedua pula. Kalau satu poin setengah jam, memang 2 jam habis. Ni sekarang dah 9.30 dah. Masa-masa cemas dah ni. Orang dah tukar kaki dia ni. Dah tahiyat awal, dah masuk tahiyat akhir sikit. Ibu-ibu memang tahiyat akhir je lah. Bangun-bangun krem nanti. Yang kedua, di dalam ayat itu disebut azizun alaihi ma'anittum. Maknanya apa? Nabi kita ni sangat bersungguh-sungguh minta kepada Allah bebanan kita ni diangkat. Doanya kan ada dalam surah Baqarah 286. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hafalkan semua kan? Kan ada banyak doa kat situ tu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu yang awal. Yang di bawahnya Tuhan,
Rabbana wala tahmil alaina isra. Wahai Tuhan kami, janganlah bebankan pada kami bebanan-bebanan kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti bebanan orang-orang dulu sebelum kami. Maka Allah jawab tuan-tuan, na'am qad fa'altu. Doa tu Nabi kita yang sebut. Allah turunkan panduan, Nabi kita baca, Allah jawab, baiklah saya perkenan doa kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat umat Islam ni sebenarnya ibadatnya ringan tuan-tuan. Dia tak macam ibadat orang dulu. Cuba kita tengok ibadat orang dulu. Orang Yahudi lah, ibadat mereka apa? Umat Nabi Musa, mereka ni dalam seminggu 7 hari, ada satu hari yang dijadikan hari ibadat sepenuh hari, iaitu hari Sabtu. Orang Yahudi hari Sabtu ni hari ibadat mereka, daripada pagi subuh sampai petang. Kita umat Islam ada tak? Ada tak kita ni wajib ibadat sepanjang hari daripada pagi sampai malam? Ada. Hari Jumaat cuma tengah hari je. Hari Jumaat tengah hari, Zuhur pukul 12.55, habis pukul 2. Habis dah, pukul 2 dah habis dah. Dah kita dah bekerja. Allah dah sebut dalam Quran surah Jumaat kan? Lepas sembahyang Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tapi tu kalau nak sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, bertebarlah kamu di atas muka bumi. Tapi umat dulu, orang Yahudi, mereka ibadat daripada pagi sampai petang tuan-tuan. Memang Allah uji orang Yahudi ni zaman dulu. Hari Sabtu ibadat, hari lain tak ibadat. Bolehlah bekerja, bolehlah tangkap ikan, sebab mereka ni ada duduk di kawasan pantai. Tapi Allah uji mereka, hari Sabtu ikannya banyak. Ikan tu di pantai tu berkocak, kocak. Tapi hari Ahad tak ada ikan. Isnin tak ada ikan, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Jumaat ikan tak ada. Maka mereka pun buat idea. Mereka kata, apa kata, Jumaat malam Sabtu kita pasang jaring panjang-panjang. Lepas tu hari Sabtu kan air pasangan, nanti ikan banyak kat situ. Hari Sabtu malam Ahad kita tarik jaring tu balik. Mereka pun buat. Bila mereka buat, malam Jumaat malam Sabtu letak jaring. Hari Sabtu ikan memang banyak. Memang Allah uji mereka ni ikan banyak. Berkocak. Yang pasang jaring senggol kawan dia. Ikan kita banyak kata dia. Malam tu tuan-tuan dia pun tarik jaring, bila air surut memang ikannya banyak. Maka dimarahlah oleh orang-orang alim ketika itu. Tak boleh kau buat macam ni. Walaupun kau duduk dalam masjid ibadat, tapi sebenarnya kau sedang mengambil rezeki dari hari yang diharamkan Allah Ta'ala. Tak boleh. Tapi mereka tetap berkeras juga, lawan juga apa yang Allah buat. Allah laknat mereka menjadi monyet dan menjadi khinzir. Itu kan ada dalam surah Baqarah cerita-cerita ni tuan-tuan. Wa ja'alahumul qiradata, dan Allah jadikan mereka tu sebagai monyet-monyet. Wal khanazira, dan dijadikan khinzir-khinzir. Muka mereka berubah sikit demi sedikit jadi monyet. Sebab itu orang Yahudi sangat sensitif dengan namanya monyet. Itu ada istilah bahasa Arab, antakal kirdi, kamu macam monyet. Orang Yahudi memang boleh marah kalau sebut monyet tuan-tuan. You monkey, memang boleh gaduh besar. Kita orang Melayu sebut monyet marah tak? Biasa je, kau ni macam monyet lah. Dia elehkan aja. Orang Melayu kita ni pantang kalau sebut apa? Babi. Nak sebut pun takut kan? Kita ni pantang sebut kaki pendek tu. Kita sebut engkau ni kan? Sebut dia boleh gaduh betul tak? Babi kau. Kalau budak-budak kan madu. Saya pernah sebutlah dulu sekali, babi kau. Mak saya dengar dah lampang, aku tepang. Sekali tu je lah saya sebut. Ini kali kedua lah. Kali kedua setelah beberapa kali contoh lah dalam ceramah ni, Orang Melayu kita memang itu sensitif betul dengan yang namanya kerbau pendek tu. Apapun hadirin yang dirahmati Allah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah diringankan bebanan kita ni. Sebab tu ibadat kita ni Jumaat tengah hari je. Orang dulu apa lagi bebanan yang berat? Orang Yahudi dulu tuan-tuan, siapa melakukan dosa besar, taubatnya adalah dengan bunuh diri.
Surah Baqarah Allah sebut, faqtulu anfusakum, hendaklah kamu bunuh diri kamu, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Dengan bunuh diri itu adalah yang terbaik bagi kamu di sisi Tuhan kamu, barulah taubat kamu diterima oleh Tuhan kamu. Kalau kita umat Nabi Muhammad bunuh diri, hukumnya apa? Dosa besar. Memang Nabi minta, ya Allah, diangkat bebanan umat dulu tu pada umat saya. Maknanya bebanan umat Nabi Muhammad ni diangkat. Jangan sama macam orang dulu. Orang Yahudi puasa 40 hari. Orang Nasrani, Kristian puasa 50 hari. Orang Islam dikembalikan kepada fitrah 30 hari balik. Kita ingat, kalau kita ingat 30 hari itu banyak, Yahudi 40 hari tuan-tuan puasa. Orang Kristian 50 hari puasa. Bukan Kristian yang sekarang, Nasrani dululah. Yang sekarang ni tak ada puasa, tak ada puasa dah. Ni maka umat Islam 30 hari berpuasa. Syukur ke tidak? Maksudnya apa je ni? Kena 50 hari puasa. Walau pengsan kalau 50 hari puasa. Ya Allah, ya. Maka tuan-tuan, diringankan kita. Memang Nabi kita minta pada Allah Ta'ala bebanan umatnya ni diangkat, diringankan. Bukan hanya bebanan umatnya diringankan, Nabi kita pun bebanannya diangkat. Terus tadi surah yang imam kita baca, surah Asy-Syarah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Nabi Muhammad? Ingat tak imam baca apa tadi? Rakaat pertama imam baca surah apa? Imam memanglah ingat. Ad-Duha. Rakaat kedua alam nasyrah. Cuba tengok alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Nabi Muhammad? Maknanya apa? Mudah dalam berurusan. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah angkat bebanan ke atas kamu, sehingga Nabi kalau berdakwahnya mudah. Walaupun kita nampak Allah sebut dakwah Nabi mudah, tapi kalau kita baca sejarah Nabi, mudah tak dakwah Nabi? Oh, susah tuan-tuan. Tapi menurut Allah bebanan Nabi itu diangkat. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang mana bebanan itu yang membebankan belikan kamu, maka Allah angkat, Allah ringankan. Nabinya bebanannya diangkat, umatnya bebanannya pun diangkat. Jadi kita ni tuan-tuan ibadahnya senang aja. Solat diwanjangkan waktunya. Ya, betul tak? Tak wajib solat awal waktu, tak wajib setengah waktu, tak wajib ujung waktu. Solat tu panjang. Mana yang buat awal waktu afdalian. Wajib bila dah hujung-hujung dan nak habis waktu tu dah hukumnya wajib solat. Kalau tak, nanti dah langgar waktu, maka berdosa pula kita ni tuan-tuan. Ya, solat panjang waktunya. Jadi tinggal kita nak pilih ajalah. Yang paling penting tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Makin awal boleh berjamaah lagi mantap. Ya. Jadi tuan-tuan, semua ni kita ni mudah. Puasa, beban ke puasa? Tidak. Orang putih sekarang bersyukur. Orang putih kata apa? Untung orang Islam boleh menyihatkan badan dengan puasanya. Sebab Nabi sebut sumu tasihhu, puasalah kamu akan sihat. Pernah tak tuan-tuan nampak orang puasa datang sembahyang zuhur bongkok? Datang gini semua, ramai-ramai lintas jalan tu bongkok semua. Kita pun tanya, ni kenapa bongkok-bongkok semua ni? Puasa. Pernah ada tak? Ada. Kita walaupun puasa badan tegap ke tidak? Tegap, badannya mantap. Memanglah lemah sikit lah. Tapi tak adalah sampai gini jalan. Ni kenapa tak boleh diri ni? Puasa. Ada. Orang yang kerja kontrak boleh lagi puasa. Betul tak? Yang bekerja, yang berceramah, bercakap semua, walaupun puasa badannya tetap sehat. Lagi-lagi kalau dah nak buka puasa, lagi macam sehat betul. Siang macam lembik, pergi bazar Ramadan sehat. Itu yang pelik tu. Padahal tak makan pun tapi boleh sehat. Celik kiri kanan nampak makanan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bebanan kita ni diangkat. Kita kalau taubat sekarang senang, tak macam orang dulu. Orang dulu kena taubat bunuh diri. Cuba bayangkan kalau kita ni dikekalkan taubat ni bunuh diri. Agak-agak tuan-tuan nak pilih cara bunuh diri mana?
terjun bangunan, kepala, mati tiang gantung, lemas dalam laut, dibakar hidup-hidup. Agak-agak macam mana tuan-tuan nak pilih? Tak sanggup kita tuan-tuan, sebut pun tak sanggup. Kena pula baru sains takaful. Baru sains takaful pampasan 1 juta. Ni kalau aku mati ni untung bini aku kata dia. Lepas aku mati dia kahwin lagi. Tak adalah, ni bukan kata tuan-tuan, ini sangka buruk saya je. Ya. Maka tuan-tuan, kalau kita begitu kekal taubat bunuh diri, saya rasa berat kita nak bunuh diri ni. Betul tak? Diangkat, diringankan bebanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya cepatkan sikitlah, nak tunggu setengah jam kesian pula. Boleh lagi ni? Nampak saya lagi? Alhamdulillah. Lain macam lah orang kampung beroleh sini ya. Wah, nampak macam semangat. Alhamdulillah. Yang ketiga, ni kemuliaan Nabi kita. Ni panjang sikit. Harisun alaikum. Nabi kita ini sangat tamakkan kebaikan untuk kamu. Nabi kita bukan tamakkan kebaikan untuk dirinya. Tak macam kita tuan-tuan. Kita ni kalau dapat peluang kebaikan, kita akan kayakan diri kita. Betul? Kita akan kayakan diri kita, kita akan kayakan anak kita, kerabat kita. Kita tak fikir pun orang. Kita mana ada orang nak kaya sekampung? Ada tak? Kita akan kayakan diri kita. Nabi kita tidak. Nabi kita menggunakan umurnya sepanjang Nabi menjadi Rasul. Memang Nabi minta kepada Allah pahala yang besar-besar untuk umatnya. Sebab itu kita dapat pahala berganda. Ya, kita ni umat yang dapat pahala besar-besar. Antara yang paling besar apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan tahu, iaitulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar besar pahalanya. Ibadatnya 1 malam. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu, digandakan pahalanya macam kita ibadat itu 1 malam tu tiap-tiap hari selama 1000 bulan. 1000 bulan tu selama 83 tahun. 83 tahun ni satu jangka umur yang mudah ke susah dicapai? Susah tuan-tuan dicapai. Ya. Kita ni jangankan nak ibadah 83 tahun, nak hidup 83 tahun pun belum tentu. Betul tak? Jangankan nak ibadah 83 tahun, nak hidup selama sampai 83 tahun pun belum tentu. Ya Allah, ayah saya meninggal umur 59 tahun. Atuk saya meninggal umur 70 tahun, atuk sebelah bapa. Ayah saya umur 59 tahun, makin mengurang. Itu yang saya risau ni. Ya. Tapi yalah, tak apalah, hidup mati itu semua di tangan Allah Ta'ala. Tak apalah, kita redha. Paling penting kita redha apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Nabi kita ni malam Lailatul Qadar ni antara malam yang besar. Adakah Nabi kita ni minta kepada Allah Ta'ala malam Al-Qadar untuk kita? Ya. Nabi minta sebenarnya tuan-tuan. Malam Al-Qadar ni nak ibadat 1 malam, nak ibadat selama 83 tahun, kita takkan larat punya. Siapa sini boleh angkat tangan larat ibadat selama 83 tahun? Tak larat tuan-tuan. Dengar je kita sakit kepala dah. Cuma ni ibadat 83 tahun. Ni baru duduk kuliah sejam lebih ni pun dah sakit pinggang dah. Dah fikir cara macam mana aku nak keluar daripada sini. Itu yang buat-buat pergi bilik air tu. Jap aku pergi bilik air dulu, dia cuik kawan sebelah tu. Dia pergi bilik air, setengah jam tak patah balik. Rupanya WhatsApp, aku dah kat rumah. Kita akan cari helah, macam mana kita nak keluar. Belum nak ibadat 83 tahun. Ya Allah, lemahnya gitu. Betul tak? Maka Nabi kita ni dalam nak sebelum Nabi kita dapat 83 tahun ni, 1000 bulan ni tuan-tuan, Nabi kita cerita kepada para sahabat, dulu ada 4 manusia ni boleh ibadat selama 1000 bulan. Memang Nabi kita cerita, tapi di sebalik cerita Nabi tu, Nabi minta kepada Allah kelebihan mereka ni diberi ke umatnya. Ya, ada 4 orang ibadat selama 1000 bulan. Yang pertama, namanya Nabi Yusha bin Nun. Ini ada di dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Dalam riwayat Imam Abi Hatim disebut
Nabi kita cerita 4 orang. Yang pertama yang Nabi cerita ni Nabi Yusha' bin Nun. Yang kedua Nabi Hizkil bin Ajus. Yang ketiga Nabi Ayub alaihi salam. Yang keempat Nabi Zakaria alaihi salam. Pernah dengar tak nama Nabi Yusha' bin Nun? Namanya Yusha' bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salawatu wassalam. Ingat tak masa Nabi Musa jumpa Nabi Khidir? Dalam surah Kahfi kan ada kan? Nabi Musa masa nak jumpa Nabi Khidir, Nabi Musa kan bawa teman. Ada satu kanak-kanak remaja, dia yang bawa bakul. Dalam bakul tu ada ikan yang dah dimakan separuh. Ingat cerita tu? Kan ikan tu dimakan separuh. Allah sebut ikan tu kalau kena air nanti di pertemuan dua mata air, kalau terkena air tu dia akan melompat masuk balik ke laut. Itu remaja yang bawa bakul itu, itulah Nabi Yusha' bin Nun. Cuma ketika itu belum jadi nabi, masih lagi muda. Ya. Beliau ni cicit kepada Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun bin Afraim bin Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan binnya Yaqub. Yaqub kan binnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan puan-puan, Nabi Yusha' bin Nun ni apa kelebihannya? Beliau berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Siangnya jihad, malamnya ibadat. Siangnya jihad, malamnya ibadat. Tu Nabi Yusha'. Sebab itu Nabi Yusha' ni terkenal. Ada satu mukjizat dia yang paling hebat, iaitu ketika peperangan, hampir-hampir orang Yahudi ni nak kalah. Maka sebelum masuknya waktu malam, yang mana waktu malam tu antara kekuatan musuh, Nabi Yusha' bin Nun doa kepada Allah Ta'ala, ni ditahan matahari, jadi siangnya menjadi panjang. Tu Nabi Yusha' bin Nun. Yang kedua Nabi Hizkil bin Ajus. Pernah dengar nama ni? Ni lagi susah ni. Siapa namanya ni? Nak sebut pun terpeleot kan? Ya, Hizkil nama dia. Ni kena ingat Hizkil. Nanti sampai rumah, siapa Nabi tadi tu? Herman. Oh, Herman pula. Namanya Hizkil bin Ajus. Nabi Hizkil ni tuan-tuan pelik sikit. Allah sebut ceritanya dalam surah Baqarah, tapi tak disebut namanya. Nabi Hizkil ni Allah utus kepada satu kampung yang dah mati. Orangnya dah mati. Kampung ni orangnya dah mati. Nanti Nabi Hizkil diutus di situ. Rupanya tuan-tuan ada sejarah. Orang kampung tu semua adalah pelarian daripada Palestin, yang mana ni mereka ni asalnya orang-orang kaya. Allah Ta'ala perintahkan mereka berperang. Sebab Palestin ni nak diserang oleh satu orang kerajaan luar. Mereka ni yang dah kaya-kaya tak nak perang. Kata mereka ni, kalau kita perang habis harta kita ni. Jadi ramai-ramai ni mereka keluar daripada negeri. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, ni Allah sebut, dulu ada satu kaum yang mana mereka keluar daripada tempat tinggal mereka. Jumlahnya ribuan, ulufun. Kalau mi'atun 100, alfun 1000, tapi Allah sebut ulufun, maknanya jumlah mereka tu ribuan yang keluar daripada kampung itu kerana apa? Hadharul maut, takut mati. Ini dalil tuan-tuan, kita ni wajib cinta tanah air. Ada orang nak serang tanah air kita, jangan takut, jangan gentar, maju terus ke depan. Betul? Macam ayah-ayah kita yang pernah tengok zaman Jepun kan. Tuan Haji pernah hidup zaman Jepun je. Ya, mungkin yang umur dah 80 hidup zaman Jepun. Maka tuan-tuan, saya dah banyak interview orang-orang lama. Memang mereka ni masa zaman Jepun, wah memang kena terpaksa ke depan. Jadi tuan-tuan, mereka ni ketika keluar daripada negaranya, daripada tempat tinggal mereka, takut mati, dibawa harta sekali, Allah laknat mereka. Didatangkan satu penyakit namanya penyakit taun. Penyakit apa? Taun. Orang kita sebut taun. Taun kan. Taun muntah-muntah. Betul? Muntah-muntah, cerit-berit, makan muntah, makan muntah, makan berak, makan berak. Jadi tak sangkut di tengah-tengah. Lama-lama badan lemah. Muntah, 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 kurang air dalam badan kita, kuman merebak, mati. Maka itulah mereka semua mati.
fa amatahullahu, Allah matikan mereka semua, thumma ahyahum, akan tetapi kemudian Allah hidupkan balik. Kenapa mereka boleh dihidupkan balik? Nabi Hizkil datang di situ, tengok orang ni semua dah mati tuan-tuan, tinggal tulang-tulang. Nabi Hizkil istighfar di situ, wallahu a'lam berapa lama, tetapi tuan-tuan, Nabi kita sebut Nabi Hizkil ibadat 1000 bulan. Lepas ibadat di situ, tuan-tuan bayang dakwah kepada orang yang dah mati senang ke susah? Tuan-tuan berani duduk di kubur pagi, petang, siang dan malam dakwah pada orang kubur, wahai ahli kubur. dia keluarkan suara, terkencit, kita lari. Dan kita kan kalau beri salam pada ahli kubur, kita mengharap ke mereka jawab salam kita? Tak. Ada salam yang wajib dijawab. Macam saya beri salam, tuan-tuan dengar, tuan-tuan wajib jawab. Ada salam yang haram dijawab. Masa bila? Masa imam bagi sembahyang. Imam sembahyang bagi salam kan? Imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang nak jawab salam imam? Tiba-tiba ada makmum jawab, Waalaikumsalam. Boleh? Hukumnya haram. Jangan cek pasal. Kawan kita sembahyang sebelah kita, Assalamualaikum warahmatullah, dia tengok kita jawab Waalaikumsalam. Haram. Ada salam yang kalau kita beri salam, kita tak nak dengar jawab ketika masuk ke tanah perkuburan. Kita kalau pergi kubur, kan kita bagi salam ke tidak? Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu insyaallahi lahiqun. Itu paling pendek dah tu. Ada lagi pendek, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba dia jawab, Waalaikumsalam. Lama tak datang cik, kata dia. Agak-agak masuk tak? Patah balik kita. Lama tak datang bang? Rasa tahun lepas kau datang, kata dia. Muka engkau setahun sekali raya kau datang. Nah, agak-agak masuk kita ke kubur tu. Tak jadi, patah balik kita tuan-tuan. Nabi Hizkil luar biasa. Duduk di kampung itu, mohon ampunan Allah untuk mereka, dihidupkan balik mereka, dipimpin untuk istighfar, mati balik. Dalam Quran ni tuan-tuan, berapa banyak cerita orang yang dah mati hidup balik, mati balik. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kan mati tu, bangun sehari mati balik. Nabi Uzair dalam surah Baqarah tidur 100 tahun. Nabi Uzair kan tengok orang yang dah meninggal, terfikir dalam hatinya, macam mana Allah hidupkan yang mati ni Maka dia makan, lepas makan tu tertidur. Dalam perjalanan tu kan, dia tidur. Keldainya di sebelah, tertidur. Rupanya tidur-tidur tu 100 tahun. Malaikat kan datang, cuit, kejut. Kam labithta, wahai Uzair, berapa lama kamu tidur? Nabi Uzair pun tengok, qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Rasanya saya tidur sehari ataupun setengah hari tadi. Ada sehari setengah hari. Kata malaikat, qala bal labithta mi'ata am. Sebenarnya kamu dah tidur 100 tahun. Tak percaya? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila al-himar. Tak percaya, tengok unta keldai kamu yang dah jadi tulang. Allah hidupkan depan mata Nabi Uzair. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami dirikan dia, thumma naksuha lahma, kemudian kami balutkan dia dengan apa? Daging. Tulang diberdirikan, ditutup, dibalut dengan daging, ditutup dengan kulit, disempurnakan dengan bulu, didatangkan roh, hidup balik keldainya. Falam roh, hidup balik keldainya. Falam lahu, kan Allah sebut ketika mana Nabi Uzair yakin Allah memang boleh hidupkan yang mati, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, barulah saya yakin memang Allah boleh maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Banyak dalam Quran ni cerita yang mati hidup balik tu banyak tuan-tuan. Umat Nabi Musa 40 orang naik atas gunung Sinai, sampai atas cari-cari, tanya ni mana Allah. Allah hantar petir kuat, mati mereka semua, tinggal Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Allah, apa saya nak jawab kalau saya kata mereka semua dah mati? Ampunkanlah mereka ya Allah. Dikejutkan balik, bangun balik tuan-tuan. Bila bangun balik tu yang disuruh taubat, bunuh diri semua. Ya, banyak.
Banyak dalam Quran ni yang mati hidup balik tu ceritanya sangat banyak. Nabi Isa menghidupkan anak Nabi Nuh, namanya Ham bin Nuh. Itu ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Umat dia tanya, wahai Nabi Isa, boleh tak bawakan kita kepada seseorang yang melihat banjir besar? Jadi berjalan 40 hari, Nabi Isa pun genggam pasir. Nabi Isa tanya kepada sahabat-sahabatnya, Hawariyin tu 12 orang, tahu tak apa yang saya bergenggam ni? Tak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi Isa jawab, inilah buku lali Ham bin Nuh, anak Nabi Nuh. Dilepas gitu tuan-tuan, bangun satu badan yang sangat besar. Berlaku perbualan. Habis berbual, umatnya tanya, wahai Nabi Isa, boleh tak bawa dia balik ke tempat kita? Kata Nabi Isa apa? Allah dah putuskan rezekinya, siapa nak bagi dia rezeki di sana? Maka terdiam semua. Oh, siapa nak pergi makan raksasa besar? Siapa nak kahwin dengan dia? Siapa nak anu rezeki dia? Siapa nak tetapkan umur dia? Maka semua terdiam. Allah dah putuskan rezeki dia, siapa nak bagi dia rezeki? Maka semua terdiam, dimatikan lagi. Banyak dalam Quran ni tuan-tuan, cerita kisah-kisah tu banyak. Maka hadirin sekalian, itu Nabi Hizkil bin Ajus. Yang ketiga Nabi Ayub alaihi salam, terkenal dengan sabar. Ini saya pendekkanlah, dah sejam dah ni, boleh lagi ni? Katakan ceramah 2 jam duduk ni kan. Yang keempat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun diuji dengan sabar. Oh, Nabi Zakaria, Nabi Ayub ni nantilah lain kali lah, panjang umur saya boleh cerita lagi lah. Tonton tulis dalam nota, Ustaz Utang cerita Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Tak tahu bila nak jemput lagi, tunggu ajalah. Tuan-tuan sekalian, lepas Nabi cerita ni 4 orang yang ibadat selama 1000 bulan, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ajibta min amrihim, wahai Muhammad, kamu kagum ke dengan apa yang mereka buat? Niha, Allah bagi kamu hadiah lagi besar. Sebab itu kelebihan Lailatul Qadar tuan-tuan tak sama dengan 1000 bulan. Tengok ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik. Itu lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Maka lepas turun surah Al-Qadar, Nabi pun senyum. Maknanya apa? Nabi gembira kerana Allah beri kelebihan itu untuknya dan untuk umatnya. Tamak tak Nabi kita tuan-tuan? Tamak, tapi tamak kebaikan untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Syukur tak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang antara Nabi kita paling tamak tuan-tuan, di dalam hadis disebut Allah Ta'ala wahyukan kepada saya, suruh pilih salah satu. Pertama, separuh umat Nabi masuk syurga, ataupun yang kedua, syafaat. Mana yang Nabi kita nak? Contohlah umat Islam ni ada 10 juta. Sikit sangat 10 juta. Contohlah umat Islam ni ada 5 bilion daripada dulu sampai sekarang. Separuh maknanya 2.5 bilion masuk syurga. Allah bagi pilihan, nak separuh umat kamu masuk syurga ataupun kamu nak syafaat. Maka Nabi kita minta syafaat. Kerana apa? Syafaat ni tuan-tuan, dia bahkan boleh memasukkan lebih ramai umatnya ke dalam syurga. Syafaat Nabi ni bukan hanya untuk orang yang soleh-soleh sahaja, bahkan pelaku dosa besar pun dapat syafaat juga. Tapi bukan maknanya kita ni, wah buat dosa besar Ustaz, nanti dapat syafaat juga. Bukan maknanya gitu. Walau kita kalau buat dosa besar memang dapat syafaat, tapi dah di ujung-ujung dia azab dulu. Itu yang kita tak tahan tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dah ramai kan pergi Mekah kan, Masjid Madinah ada berapa banyak pergi kan. Contohlah ni tuan-tuan bayang ni Masjid Nabawi, sana makam Nabi, ni kiblat, sana makam Nabi, situ kan pintu masuk kan, namanya babu apa? Babus Salam. Kita jalan tegak, sana pintu keluar, namanya babul apa? Babul Baqi'. Antu kena ingat tu. Babus Salam situ, babul Baqi' di sana, sebelah kiri makam Nabi kita. Tuan-tuan, 2010 mula-mula saya pergi umrah, saya bila masuk sana, mata saya ni suka tengok atas. Macam masjid tuan-tuan ni lah, saya dah scan lah apa yang ada di atas ni, tulisan-tulisan, sama macam tempat-tempat lain. Saya tengok apa istimewa.
Orang Arab ni dia punya ceiling ni memang lawa-lawa. Dia tulisan tu macam-macam. Orang kita ni tengok tempat. Jadi saya tengok, saya dah scan dah tadi. Apa ada atas ni Ni sama-sama tu biasa je lah. Innama ya'muru masajidallah. Itu sama dengan biasalah tempat-tempat lain. Jadi tuan-tuan, saya bila masuk Masjid Nabawi, saya tengok sebelah kiri ni ada pintu gerbang kecil-kecil tu. Salah satu pintu gerbang di situ ada satu hadis Nabi pendek. Yang mana hadis tu tuan-tuan, setiap kali saya pergi Madinah ada hadis tu. Tapi bila kita nampak di dalam Masjid Nabawi tu sebab di dalam hati. Apa bunyi hadisnya? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolongan saya, syafaat saya akan saya berikan juga kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umat saya. Tamaknya Nabi kita nak selamatkan umatnya, hatta pelaku dosa besar pun Nabi nak tolong tuan-tuan. Saya mula-mula nampak hadis tu sebab, ya Allah, sampai begitunya Nabi kita nak membela umatnya. Sebab itu Nabi menolak tawaran separuh umatnya masuk syurga. Nabi lebih memilih syafaat, kerana syafaat ini bukan hanya yang taat sahaja dapat masuk syurga, dapat syafaat, yang pernah melakukan dosa besar, yang pernah tersilap jalan pun akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kita ni kan tuan-tuan berbeza background kita. Ada di kalangan kita nak sampai tahap macam ni, dia mengharungi jalan yang penuh lika-liku kata orang, onak dan duri. Betul tak? Nak datang jemaah di masjid ni bukannya senang, macam-macam godaan ada. Nak sampai ke tahap hati kita ni tenang macam sekarang ni, oi, tak senang. Dulu ni memberontak, tapi lama kelamaan faktor umur, keras sangat nanti tak ada kawan, ya. Kita keras-keras sangat nanti buat kena ada orang datang, lama-lama kita lembut. Dulu keras, gangster, sekarang lama-lama dah lembut. Jadi tuan-tuan, kalau ada salah silap kita dulu yang pernah kita buat, jangan risau. Nabi takkan biarkan umatnya walaupun pelaku dosa besar. Tu saya kalau pergi umrah tu mesti saya akan cari hadis tu. Sebagai apa? Penenang jiwa. Ya Allah, Nabi Muhammad pelaku dosa besar pun Nabi nak tolong, apatah lagi yang berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Disitulah datang kegembiraan kita. Tu yang bila kita lalu di depan Nabi kita, salam kepada Nabi, selawat ke atas Nabi, syukur kepada Allah, ya Allah, saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi tuan-tuan? Dah sejam lebih dah ni. Dah sejam 15 minit. Poin keempat tak habis lagi ni. Tadi siapa cakap sikit? Nak tambah 10 kan tadi kan? Yang keempat, boleh last ni? Boleh sikit lagi? Dan yang terakhir daripada ayat tadi tu, bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita ni terhadap orang beriman, Nabi kita tu lemah lembut dan penyayang. Oh, memang Nabi kita ni jangan tanyalah. Kalau bab lemah lembut dengan para sahabat tu, number one lah Nabi kita. Walaupun kita ni cuba lemah lembut, tapi lemah lembut kita ni tuan-tuan ada batas. Betul tak? Allah kan sebut Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung. Nabi kita ni antara perangai Nabi yang kita rasa tak boleh ikut. Nabi kita ni ada satu perangai, iaitu kalau dipanggil dengan apa je panggilan, Nabi akan toleh dan senyum. Apa je panggilan, dipanggillah Nabi kita, ya Rasulullah, Nabi akan toleh senyum, labbaik. Labbaik tu maknanya saya menyahut. Dipanggil Nabi kita, ya Nabi Allah, Nabi akan toleh labbaik, senyum. Nanti dipanggil ya Muhammad, Nabi akan toleh labbaik. Dipanggil Nabi kita, ya Majnun, wahai orang gila, Nabi akan toleh senyum, labbaik. Ya ada apa? Ya Sahir, wahai penyihir, Nabi akan toleh senyum, labbaik. Agak-agak tonton boleh tak? Kita pakai jubah gini, serban gini kan, orang panggil kita ustaz, gembira tak kita tuan-tuan? Orang panggil kita haji, pakai sungguh haji, haji sihat, padahal kita belum pernah pergi haji. Orang panggil kita haji, senyum tak kita? Macam tak senyum je. Kau orang sini tak suka? Senyum lah tuan, senyum lebar gitu. Saya belum haji lagi, tak apalah, saya panggil biar jadi doa, kata kita. Dia pun senyum. Tiba-tiba besok dia panggil, haji gila.
Boleh senyum tak? Agak-agak boleh senyum tak? Woi haji gila, kita tengok kau hajar kau nak siapa Aku cari bapak kau. Oh, terus kita perambat bapak dia. Apa benda kau ada anak tak diajar? Baru panggilan kita tuan-tuan. Nabi kita dibaling, Nabi kita dihina, tetap Nabi kita tersenyum. Kan tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi suap orang buta tu kan? Yang orang buta dah adalah cerita banyak kali dah. Yang mana orang buta tu dia tak tahu yang dia kutuk tu Nabi Muhammad yang menyuap dia tiap-tiap hari. Ya, Nabi suap, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Nabi pun suap, roti tu dicicah susu, disuap. Dibagi makan. Bila Nabi dah wafat tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Siti Aisyah, apa antara yang Nabi buat yang belum lagi? Kata Siti Aisyah, ayah takkan mampu buat. Apa dia? Beri makan orang buta di sana tepi jalan tu. Maka Sayyidina Abu Bakar bawa, ambil roti, dia terus cicah masuk ke mulutnya. Kata lelaki tersebut, buta tu, lain je ni, bukan macam orang biasa. Sebab Nabi cicah ni, tapi mulut orang tu selalu sebut celaka Muhammad, celaka Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bila dengar dia cakap itu tuan-tuan, agak-agak boleh tahan tak jiwa ni? Tak boleh tahan. Kalau kita tuan-tuan, dia kutuk kita, kita nak suap dia, agak-agak boleh tak? Orang kita lempang aja. Celaka Ustaz SB, celaka Ustaz SB. Engkau dalam buta celaka Ustaz SB, aku terajang aja ni Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pun cecah. Habis orang sebelum ni biasanya macam mana? Orang sebelum ni biasanya akan cecah dekat susu baru disuap. Baru Sayyidina Abu Bakar cecah, masukkan dalam mulutnya, kata lagi tu, cukuplah. Kau tak sama macam orang sebelum ni. Mana orang sebelum ni? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang sebelum ni yang beri kamu makan, yang suap kamu tiap-tiap hari tu, yang kamu kutuk-kutuk tu, yang kamu kata cara dia suap lembut, itulah namanya Muhammad, Nabi Muhammad yang dah meninggal dunia. Menangis lelaki tua tu. Agak-agak kita boleh buat tak? Tak mampu kita. Jadi Nabi kita ni terhadap orang yang mengutuk saja Nabi berbuat baik, apatah lagi yang memang dah buat baik. Oh, Nabi kita ni memang mantap dalam bab jaga aib. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, kita ni sesama kita kurang-kurangkanlah bergaduh. Kita ni dalam banyak berpecah, bersilap faham. Jadi kalau boleh kampung-kampung kita ni, walaupun saya tahu ada surau banyak kan, tetap adakan kesepahaman. Senantiasa mesyuarat, panggil, libatkan masjid dan surau bersama-sama. Kalau boleh aktiviti kita ni aktiviti bersepadu. Macam di kampung saya di Cahaya Baru, saya memang kancing dengan Tok Ketua Kampung tu, Tok Sobri namanya. Saya kata, Tok, buatlah majlis yang berangkaian. Tu sekarang di kawasan saya tu, bila buat maulid, maulidnya secara berliga. Liga. Jadi bila maulid tempat sana, orang bawah datang ramai-ramai. Jadi meriah tuan-tuan. Mas surau yang dulunya kecil, yang orang tak ada, tak ramai, yang suram, bila dah ada kerjasama gitu, mantap sekarang suraunya. Daripada tak ada kapet, maka diminta saya, Ustaz, cubalah buka untuk infak kapet 19,000. Saya pun masa ceramah tu saya buka lah mulut biar untuk infak. Seminggu tak sampai, cukup 19,000, dapat kapet baru. Alhamdulillah. Jadi dia kena ada perbincangan. Kita sekarang kena buat namanya apa? Ni persepahaman yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nampak makin layu dah ni. Kuat lagi ni. Seorang dia jawab kuat, yang lain terserah ustaz lah tu dia. Sekati ustaz je lah. Apapun hadirin yang dirahmati Allah, saya ucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan dengan atas kesudian hadir sama-sama sampailah ke saat ini ya. Apapun tuan-tuan puan-puan, daripada ayat tadi tu kita tanamkan syukurnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau nak cerita yang tadi tu banyak lagi sebenarnya. Apa yang Nabi kita tamakkan kebaikan pada Allah untuk umatnya tu sangat banyak. Saya hanya bagi contoh 2 ataupun 3 saja setiap poin tadi tu. Pucuk pangkalnya, kita kena duduk, alhamdulillah, syukur ya Allah, kita jadi umat Nabi Muhammad tanpa kita minta. Pernah tak kita minta jadi umat Nabi Muhammad? Masa dalam perut mak tu minta, tengah scan dekat komputer tu, nampak mulut budak tu blub.
Tu kenapa kita tanya doktor? Oh, dia tengah doa jadi umat Nabi Muhammad. Ada? Tak ada tuan-tuan. Lahir-lahir kita diazankan kanan dengar nama Nabi Muhammad, diiqamatkan kiri dengar Nabi Muhammad. Bila hidup pula nama Nabi Muhammad senantiasa. Nama Nabi Muhammad ni kalau tak disebut dalam mengucap dua kalimah syahadatnya tidak sah. Nama Nabi Muhammad kalau tak disebut dalam solat, solatnya tidak sah. Betul? Kan dalam solat ada namanya mengucap salawat. Betul? Kan ada 5 rukun qauli. Rukun qauli ni rukun ucap yang wajib disebut di bibir, didengar telinga. Pertama takbir, Allahu Akbar. Kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salawat. Salawat ke atas Nabi boleh ke tak sebut nama Nabi? Allahumma salli alaihi. Tak sebut nama Nabi Muhammad, solatnya tidak sah. Betul? Nama Nabi Muhammad tak disebut dalam solat, solat tidak sah. Nama Nabi Muhammad tak disebut di dalam apa? Haji, umrah dan sebagainya. Memanglah kalau dah syahadahnya tidak sah, yang lain tak sah. Nama Nabi Muhammad tak disebut dalam azan, azannya sah tak? Tak sah, tak jadi syiar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Nabi Muhammad tak disebut. Boleh tak? Tak boleh. Jangan cek pasal. Sebab tu nama Nabi Muhammad ni, ya Allah, luar biasa. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad tanpa kita minta, dan mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini mengakuilah kepada Allah syukurnya jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat pertolongan Nabi kita untuk kita semua ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Boleh berhenti ni ya? Dah sepakat dah nampak ustaz dah landing. Boleh ajalah ya. Dia kenapa kesian ustaz balik jauh padahal pinggang dah sakit. Terima kasih banyak-banyak pada ibu-ibu, ayah-ayah semua. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf menyusun 10 jari jika sepanjang saya berceramah ada terkasar bahasa, terlebih kata, ataupun mungkin cara bercakap saya tak sesuai dengan orang Batu Pahat, laju sangat ke apa, minta maaf sangat-sangat ya. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.